Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati seluruh rakan-rakan saya lah yang berada sama-sama dengan kita pada hari ini dalam online kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan sama-sama. Hari ini hari cuti, dapat masa. Saya rasa saya tak lama lah, kita tak lama lah untuk cikgu ya, dalam masa mungkin dalam 1 jam lah. 1 jam lebih sikit juga kalau ada Q&A. Tapi hari ni kita nak zoom, kita nak pergi jauh ke dalam berkaitan dengan daripada mula nanti buka sekolah ni apa yang kita nak buat sampai daripada akhir apa yang perlu ada. Ya, dalam rekod. Dan insyaAllah kalau cikgu gunakan yang ini, secara yang ini, cikgu tak ada masalah. Dan evidence cikgu boleh duduk dalam satu tempat saja dan boleh cover lebih kurang 90% evidence cikgu. Dan cikgu rasa tak tercari-cari apa evidence nak buat. Complete adakan dalam satu tu. Ya. Jadi hari ini tajuk kita ialah pelaksanaan aktiviti dan pengurusan rekod kelab persatuan. Saya fokus pada perkataan rekod kelab dan persatuan. Dan ini mengikut kehendak dan kesesuaian juga dengan SKPM. Kita maklumkan dalam SKPM yang baru, insyaAllah nanti kita akan buat satu bengkel nanti. Dalam SKPM yang baru ni yang kita panggil sebagai SKPM Kualiti Sekolah. Yang mana kalau tengok item 3.2 ini, dalam pelaksanaan co-curriculum ini, yang kita letak dalam item pengurusan kami, co-curriculum tidak berubah, cikgu. Dia masih sama 3.2.1 sampai 3.2.7. 327 itulah pentaksiran co-curriculum atau yang selalu kita sebut sebagai PAJSK. Ya, banyak ada di situ 3.27 tu. Tapi untuk peranan kita dalam PK co-curriculum, sebagai guru penasihat ni, kita letak dalam 3.22 kelab dan persatuan, mula dengan 322 kan, kelab persatuan. Lepas tu kita sukan permainan dan juga badan uniform ataupun pasukan badan beruniform. Tapi saya tagging kat atas ni, cikgu kelab persatuan. Tapi dia semua sama. 322, 323, 324, semuanya sama. Ya, dalam urusan ni sama. Dan saya nak share juga, kalau dalam pasukan pemantauan cikgu ataupun bila buat pemeriksaan, instrumen yang kita gunakan adalah satu instrumen yang standard. Iaitu kita gunakan SKPM. Ini adalah satu dokumen standard untuk kita lihat. Sama ada di peringkat PPD, peringkat jabatan, peringkat kementerian, pihak nazir. Jadi nak melihat kepada pelaksanaan aktiviti co-curriculum ini, kita melihat kepada kehendak seperti ada dalam SKPM ini. Jadi sebenarnya sangat mudah, cikgu. Ya, kalau kita tahu kan dia punya kaedah tu dia mudah. Tak pening kepala lah, dia tak sakit kepala, cikgu. Ya, dia akan mudah nanti. Ya, cikgu tak adalah masa tu cikgu kata nak cari evidence ni macam mana, nak create evidence tu macam mana, macam mana kita nak rekodkan, apa yang perlu ada. Ya, okey. Punca kuasa dia, cikgu. Ya, baik. Untuk pelaksanaan co-curriculum ni dalam konteks pengurusan aktiviti kita, saya sebagai guru penasihat ni, kita akan rujuk kepada banyak punca kuasa dan rujukan. Dan itu dah dilihat oleh pasukan-pasukan pemantau. Misalnya, Nazir datang ke sekolah untuk melihat kepada pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Memang tugas Nazir ialah untuk melihat kepada kepatuhan peringkat sekolah, mematuhi surat-surat siaran, surat SPI, surat-surat siaran, takwim, dan sebagainya, seperti yang dinyatakan, dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan. Ini adalah antara yang ada, cikgu. Ya. Saya tak halusi dalam-dalam ni, tapi saya bagi overview. Misalnya, cikgu, Akta Pendidikan 550. Jadi dalam Akta 550 ni, apa kaitan kita dengan guru penasihat ni? Satu, misalnya kita kata apa, dalam akta ni, semua murid hendaklah didaftarkan sebagai terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Jadi, kita bila kata didaftarkan, confirm pertama mesti ada maklumat pendaftaran keahlian, senarai keahlian kita. So yang pertama tu dia datang dengan senarai ahli kita pun ada. Itu dia kata mematuhi kepada
peraturan-peraturan tu tadi. Kemudian Akta Pendidikan juga menyebut tentang apa cikgu, tentang dalam tu peraturan menyebut tentang apa, bilangan perjumpaan. Jadi kalau kita bilangan perjumpaan, dalam 2 tahun ni kita ada perubahan sikit. Sebab COVID dulu kita berjumpa 6 kali. Okey, tahun ini, tahun 2022, disesuaikan balik kepada 10 kali. Tetapi peraturan asalnya adalah 12 kali. Dan insyaAllah tahun 2023 mungkin dia akan datang balik 12 kali, cikgu, seperti mana disebut dalam akta ini. Jadi untuk itu, bila dia kata akta tadi, dia mengikut yang lain. Maksudnya apa? Perancangan cikgu kena ada untuk 12 kali perjumpaan minimum. Ini dia kata tadi, kita tak baca ni akta pendidikan, just akta pendidikan. Kita tengok apa maksud-maksud yang terdapat dalam akta-akta pendidikan. Jadi dalam ni ada banyak cikgu, ya, saya ulas nanti sebahagian daripadanya. Dan dalam akta menyebutkan juga, ya, kalau kita persatuan ni, dia mestilah mengikut peraturan. Dia mesti ada perlembagaan, dia mesti ada AJK, dia mesti ada pendaftaran. Dia kena ada yang tu. Dan ini dilihat nanti. Ini ada tak yang perkara-perkara ini dalam dokumen kita sebagai guru penasihat alam sekitar ini tadi. Yang kedua, cikgu, kita melihat kepada surat-surat siaran. Surat-surat siaran ni datangnya daripada jabatan atau mungkin daripada PPD. Ia pelaksanaan program. Biasanya awal tahun nanti, pihak PPD, pihak jabatan akan keluarkan program-program, tandingan-tandingan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2023 ini nanti. Kemudian pihak jabatan juga mungkin ada kawalan-kawalan dalaman, kaedah-kaedah tertentu. Misalnya tentang apa cikgu, tentang kaedah perbelanjaan, keuangan kita, ya, tentang mengingatkan balik pelajar kita ni, bawa pelajar kita ni keluar kawasan sekolah, aspek-aspek keselamatan. Itu yang kita lihat dalam ni, pematuhan kita. Ada banyak surat siaran ni. Nanti kalau perlu nanti saya akan senaraikan apa surat-surat siaran yang ada, belum jadi satu keperluan pada cikgu, ada banyak. Kemudian ada satu yang paling besar ni lah cikgu, SPI. Surat Keliling Ikhtisas ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Yang biasanya tanda tangan surat ini adalah KKPPM, Ketua Pengarah Pendidikan. Contohnya kalau kita tengok cikgu kan, yang hari itu tentang pelaksanaan kebat tu. Tentang pelaksanaan PIKBM. PIKBM itu surat siaran tahun 2021 itu taraf statusnya adalah surat SPI yang mesti dijalankan. Mesti dijalankan di peringkat sekolah. No excuse. Sebab itu datang dengan SPI pada tahun 2021, dikuatkuasakan tahun 2022, perlu dijalankan. Jadi untuk melihat kepada perjalanan pelaksanaan di peringkat sekolah, dia datang dengan mana cikgu? Pertama yang datang bukti je lah. Apa bukti yang kita dalam melaksanakan? Simple. Kat mana cikgu? Dia datang pada laporan kita kan? Laporan kita, laporan perjumpaan mingguan, kena ada tulis. Kaedah macam mana nak tulis? Okey, kita akan pergi lepas ni nanti. Jadi kita shoot hari ni, kita tak cerita tentang yang lain cikgu, apa yang perlu ada kita uruskan. Kemudian yang keempat cikgu, kita ada modul-modul. Misalnya tentang apa? Modul-modul punca kuasa kita ni, rujukan kita ada modul. Di IKBM ada modul dia tu. Sekolah rendah ada modul dia, sekolah menengah pun ada modul dia. Jadi dalam merancang berkaitan dengan, dia saling berkait ni cikgu kan. Yang perjumpaan 12 minggu tadi, cikgu kena masukkan juga PIKBM ni tadi dalam perancangan mingguan cikgu tu. Rancangan tahunan cikgu tu. 3 perkara seperti kita tadi dia ada kan. Satu tadi PIKBM. Kalau perjumpaan cikgu nak tahun depan, cikgu nak buat untuk takwim cikgu 12 minggu, cikgu masukkan item PIKBM. Yang kedua, contohnya cikgu, kita ada kebat. Kebat tu kan, kebat dalam kurikulum sekarang ni memang kita tengok telah mula diberi perhatian oleh semua peringkat, sebab kita nak tengok pelaksanaan tu dia berkaitan dengan banyak-banyak aspek yang lain. Pelaksanaan kebat di peringkat sekolah termasuk juga dalam kurikulum. Jadi dalam perjumpaan kurikulum itu tengok di bagaimana kebat dijalankan. Dan ada modul dia yang kebat ini. Dan yang ketiga, kita ada penerapan nilai sivik. Ini juga perlu dinyatakan, penerapan nilai sivik yang berada dalam pelaksanaan perjumpaan kita. Takwim dan jadual tadi berkaitan dengan apa yang saya sebut di atas tu cikgu. Dan yang keenam, punca kuasa juga kita lihat pada SKPM lah cikgu kan. Yang kita kata tadi, apa peranan guru penasihat? Ada 4 je cikgu. Ya, peranan kita.
Ini yang kita nak tengok hari ni. Apa dia perkara tu? Tak banyak, dia tak banyak sebenarnya. Apa yang perlu ada. Dan kalau kita tengok ini dokumen baru SKN MySG, saya rasa cikgu dah mula dibiasakan dengan MySG ni cikgu, sebab taklimat pada semua pengetua, semua guru besar tentang MySG telah mula dijalankan pada awal tahun lepas kepada semua sekolah. Okay. Ini antara punca kuasa lah. Mula di paling besar akta, kemudian yang sampailah kepada peringkat-peringkat teknikal untuk kita melaksanakan. Okey, bagi persatuan pula cikgu, apa yang perlu ada? Saya kalau ada apa-apa cikgu pertanyaan ataupun kita mungkin nak cikgu boleh masuk cikgu, tak ada masalah Saya minta maaf lah rakan-rakan yang baru nak admit masuk ni, saya tak dapat nak accept lah cikgu sebab bila kelas jalan ni saya macam kata tadi saya seorang kan. Okey, yang pertama, yang paling basic lah cikgu, apa dia? Perlembagaan persatuan. Setiap persatuan perlu ada perlembagaan. Ini perlu ada. Sebab daripada pengalaman saya semasa buat lawatan ke sekolah, sebab saya juga melihat yang ini, termasuk saya juga duduk dalam pasukan untuk melihat pelaksanaan kurikulum di peringkat sekolah. Termasuk negeri lain lah. Persatuan kadang ada tapi perlembagaan ni pun tak ada. Jadi perlembagaan ni dia ada format dia tertentu. Standard format dia ada. Jadi perkara pertama, pastikan persatuan kita ada perlembagaan. Tidak susah sebab perlembagaan ni adalah satu yang standardized. Cuma berbezanya nanti kita kena namakan apa nama persatuan dan ada sikit maklumat, dan di bawah di hujung itu sekali nanti ada pengesahan daripada pendaftar. Pendaftar kita di peringkat sekolah ialah pengetua guru besar. Jadi perlembagaan kita ni perlu pengesahan daripada pendaftar di sekolah kita. Itu perlu ada. Yang pertama perlu ada perlembagaan. Saya kadang-kadang tu saya tengok juga sekolah dia ada tapi dia simple sangat. Saya kata cikgu ambil perlembagaan ni daripada mana? Dia kata dia ambil di karang-karang je lah, dia tengok contoh-contoh lain. Dia tidak cikgu sebab dia ada satu format yang standard untuk perlembagaan persatuan ni. Tak kira salah, persatuan ke permainan ke uniform dia sama dari segitu. Yang kedua, senarai jawatankuasa. Sebab dalam sini menjelaskan bahawa setiap persatuan tu perlu ada jawatankuasa. Dan jawatankuasa ini dia fragile, bergantung pada sekolah. Ada sekolah yang mesej saya malam semalam, dia kata, boleh tak cikgu, dia kata kita letakkan naib pengurusi itu 3 orang. Saya kata bergantung kepada keperluan cikgu. Sekolah cikgu ada seorang pengurusi kelab alam sekitar, tapi dia ada 3 naib pengurusi sebab sekolah cikgu besar. Saya contohnya kalau ke Selangor tu, kalau di petala perdana tu, dia sekolah dia mencapai muridnya sampai 3,000 orang. Jadi mungkin untuk naib pengurusi itu dia bagikan atas tugas-tugas yang tertentu. Tak ada masalah. Tetapi mesti dinyatakan jawatankuasa ini dinyatakan dalam perlembagaan. Ada perlembagaan tu. Okey, ada senarai jawatankuasa, komplit jawatankuasanya. Yang ketiga, kita perlu ada apa? Perlu ada dalam buku perancangan ataupun buku laporan kita ini ialah perancangan tahunan. Saya tunjuk contoh nanti cikgu. Macam mana perancangan tahunan buat, kita compile untuk unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan kurikulum. Confirm. Yang keempat, ada senarai nama ahli. Ada sekolah kata memang kami ada senarai nama ahli, tapi kami duduk dalam sistem. Boleh tak? Boleh cikgu. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma dia standard standing dia sama seperti kita macam lesson plan kita lah kan. Lesson plan kita boleh buat secara online. Tetapi dia hendaklah dapat ditunjukkan ketika diminta diminta oleh pihak-pihak yang berkenaan. Misalnya pegawai daripada jabatan, nazir dan sebagainya, dia kata okey kami nak tengok senarai ahli. Kita mesti dapat tunjukkan pada waktu itu okey ini adalah senarai. Dia tak boleh, saya ada dalam komputer saya ini tak boleh buka, dia tak boleh macam tu. Dia mesti dapat dibuktikan, dapat ditunjukkan pada masa diminta. Okey, yang kelima ada maklumat dan data cikgu. Data ni, maklumat ni kita kena buat satu maklumat, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada lah. Bila data ni cikgu, kita dah pergi pada peringkat analyze. Persatuan alam sekitar tadi, ahlinya kena detail. Tingkatan 1 berapa orang lelaki perempuan, tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Kita ada maklumat tu.
kita ada analisis tu tadi. Kita tak boleh ada senarai nama tapi kita tak boleh analyse. Dan ini sebenarnya membantu nanti dalam salah satu terma yang ada tugas-tugas kita dalam guru penasihat tu tadi. Kemudian bila ada analisis, termasuk juga dalam ini guru penasihat alam sekitar perlu menganalisis pencapaian dalam PAJSK. Sebab surat siaran bilangan 185 dan 286 menyatakan bahawa semua penyertaan penglibatan hendaklah direkodkan. Ya, boleh rujuk balik surat siaran seperti saya kata tadi, 185, 286. Ya, kita lihat ni lah tadi. Dan kita bila datang ke sekolah pun kita lihatlah. Kita tak boleh kata tak ada sebab peraturan menyebut bahawa kita perlu ada maklumat tu. So bila kita ada maklumat tu, kita pun nak analyse. Persatuan Alam Sekitar ni sampai pada bulan Jun, apa status pencapaiannya sekarang? Pencapaian PJSK-nya berapa sekarang ni? Berapa target kita, berapa KPI kita dan berapa kita dah capai? Saya sebenarnya kadang-kadang rasa sedih juga cikgu bila ke sekolah kita tanya KPI untuk co-curriculum ni apa cikgu? Kadang-kadang KPI kita ni sesuatu yang kita tak boleh nak ukur cikgu. Saya bagi contoh macam ni. KPI dia kata, okey, kita nak dapat johan dalam pertandingan bola sepak peringkat daerah. Okey. Dan satu segi dia betul. Tetapi dia tidak boleh diukur nilai itu cikgu. Kemejadian itu kita tak boleh ukur, tak nampak. Jadi bila kita cerita kemejadian, dia mesti sesuatu yang ada number, ada nilai yang boleh kita ukur. Macam kita contoh ni. Sekarang ni bila kita cakap tentang sekolah TS25 kan, maknanya menjelang tahun 2025 semua sekolah akan jadi sekolah TS25. Kalau dalam Negeri Sembilan tu target kami tahun 2024 semua dah jadi TS25. Dalam TS25 tu, matlamat TS25 tu, tujuan TS25 kemejadian murid. Bila kemejadian murid, dia ada kurikulum. Kurikulum kita lihat pada dua. Sekolah rendah kita lihat kepada pentaksiran bidik darjah. Sekolah menengah kita lihat kepada STPM dan juga SPM. Kalau dalam HEM kita lihat kepada psikometrik. Tapi dalam kurikulum ni tadi, ini yang kita nak lihatkan dalam bentuk number. Berapa pencapaian kita, berapa GPS kita untuk kurikulum. Berapa kita capai tahun ini untuk Persatuan Alam Sekitar kita ini. Seolah-olah kita melihat ini, pengurusan ni seperti kita mengurus akademik. Dan kalau pencapaian pada bulan 6, kata bulan Jun itu pencapaian kita agak rendah, apa intervensi kita nak buat? Ini juga perlu ada. Ya, sebab ini disebut khusus, ya, detail sebut dalam SKPM. Dan yang ketujuh, confirm lah cikgu, laporan perjumpaan mingguan kan ada. Laporan perjumpaan mingguan perlu standard. Saya juga berkesempatan lah, sebab saya baru balik ada beberapa tempat lah saya bagi slot bengkel. Dan insyaAllah pada hari Rabu depan saya akan kami akan ada bengkel di Kemaman, ya, Terengganu. Selepas itu di Batu Pahat. Itu bersemuka. Tapi dalam keadaan kita dalam macam ni, kita ramai hari ni kita buat ni lah cikgu, kita buat secara online. Bila saya tengok laporan tu cikgu, laporan perjumpaan mingguan itu adalah laporan yang wujud format dia 7 tahun yang lepas. Ada tu lebih awal lagi. 10 tahun yang lepas. Dia mewarisi dari generasi ke generasi, dah berapa orang fikir koko, dan bila dia ambil fikir kurikulum, dia ikut apa yang ada sebelum itu. Dan bila kita tanya cikgu, mana laporan untuk pelaksanaan PKBM? Dia tak ada. Dia kata, cikgu saya ikut format yang ini. Cikgu kata format kita dah lama berubah dah cikgu. Tahun 2013, kita dah mula ada PJSK. Sebab tu cikgu kan, kalau cikgu rujuk dalam satu manual kita, buku panduan pengurusan kurikulum yang terbit tahun 2010 tu, itu jangan jadikan satu rujukan yang utama cikgu. Dia dah banyak berubah dah. Saya tengok sekolah dijadikan itu sebagai satu rujukan. Tak boleh. Sebab tahun 2010, waktu manual itu dikeluarkan, PJSK belum lagi dilaksanakan. PJSK dilaksanakan secara outstandingnya ialah pada tahun 2015. Pilot projectnya pada tahun 2013 dan 14. Dan tahun 2015 dia dah full running. Jadi dia lain dalam tu. Kalau kita tengok ada perkara-perkara yang ada dalam buku tu tak sama dengan apa yang ada sekarang ni.
Dan bila saya pergi sekolah, dia kata dia rujuk buku itu sebagai panduan. Dah salah dah. Jadi dapatkan maklumat yang terkini. Sangat penting kita dapat maklumat-maklumat yang terkini. So dalam laporan perjumpaan ini, ada perkara-perkara yang sangat perlu wajib kita buat berdasarkan surat siaran menyebut. Yang ini adalah dinyatakan dalam laporan perjumpaan mingguan. Maksudnya apa? Perlu ada dalam laporan perjumpaan mingguan. Okay. Saya ambil contoh dulu cikgu, pelaksanaan co-curriculum. Ini saya ambil 321. 322 cikgu. Depan saya ini bersama online hari ini ialah guru-guru penasihat. Semua cikgu adalah guru penasihat. Semua cikgu. Kita tak cakap tentang ketua penasihat, kita cakap guru penasihat. Bila kita cerita tentang peranan guru penasihat kita ni, apa yang perlu kita buat kat sekolah? Dia ada ni, 5 perkara tu cikgu. 5 perkara. Kita nak bawa hari ni cikgu, bagaimana SKPM ini sebenarnya membantu sebagai counter check balik. Saya cuba dapatkan punca kuasa atau melihat cikgu kepada surat-surat siaran yang awal berkaitan dengan aktiviti co-curriculum yang ada dalam SKPM ni. Dan bila saya cari cikgu, rupanya ada satu surat siaran tahun 2006 kot. Saya tak ingat. Tapi saya ada dokumen tu. Apa yang ada dalam SKPM ini adalah dia yang disebut dalam surat siaran yang awal dulu. Tapi kalau kita tengok surat siaran tu dia panjang. Payah kita nak faham. Tapi SKPM ni dia terjemahkan dalam bentuk tindakan yang mudah kita lakukan. Ini yang kata-kata 5 perkara ni dalam mudah untuk kita lakukan. Saya sebagai pengurusi ataupun guru penasihat kelab malam sekitar, ini kerja saya nak buat ni. Ini kerja saya nak buat. Mana datang kata tugas ini? Sebab SKPM sebut ini kerja kita. Inilah skop kerja kita yang kita nak buat untuk menguruskan persatuan kita. Dia berkaitan dengan awal tadi cikgu. Kalau kita tengok nampak ni kan, pertama tadi perancangan ni kan, merancang aktiviti kan. Ini yang kita balik pada awal ni tadi. Kita bagi pada sini balik tadi, merancang aktiviti ni tadi cikgu. Datang kat mana? Datang kat modul pelaksanaan. Ada kat takwim, ada kat ada surat siaran. Ini semua ni termasuk dalam perancangan kita nanti. Surat siaran SPI atau pendidikan, modul semua termasuk dalam terma yang ini tu, yang merancang. Masuklah dalam ni kata-kata tadi, inovasi yang kebat tadi, pelaksanaan kebat ada dalam perancangan kita. Nanti bila orang kata dah datang nak tengok kita, cikgu, mana perancangan inovasi cikgu, kreativiti inovasi ni? Okey, tuan, kami ada dalam perancangan tahunan ni, kami ada tagging sini unsur kebat seperti mana ikut dalam modul kebat itu. Ini yang sangat penting. Basic dia dekat sini. Basic dia kat sini. Perancang ni basic kat sini. InsyaAllah saya akan masuk kat sini juga nanti. Yang kedua ni melaksanakan. Melaksanakan ni, bukti melaksanakan dia datang pada mana cikgu? Kalau kita tengok datang bukti pelaksanaan dia datang kat sini. Inilah bukti pelaksanaan. Laporan perjumpaan ni. Sebab dia datang, mungkin orang datang pemeriksaan sekolah kita mungkin bukan hari co-curriculum. Tak nampak apa yang berjalan. Dia datang nak tengok pemeriksaan sekolah kita, okey nak tengok tentang aktiviti co-curriculum. Aktiviti kita hari Rabu. Kita kata kita tak boleh kita kata tak dapat buktikan. Tapi buktinya adalah kat sini. Yang laporan perjumpaan mingguan ni. Ni yang diminta. Dan laporan perjumpaan mingguan ni pula dia balik-balik dengan perkara-perkara yang di atas ni. Okey. Ini mesti ada melaksanakan tu. Okey, rekod data macam kita kata tadi lah cikgu, yang awal kita kata tadi, ada data ahli. Ada data pencapaian. Ada maklumat tentang tentang data berkaitan dengan prestasi semasa yang sebagainya. Data ni ada banyak. Kalau dalam kita menguruskan kelab kita ni, data yang paling utama ialah data keahlian kita lah. Data keahlian dan perlu ada rumusan. Dia tak boleh dalam bentuk raw je. Senarai nama, ahli persatuan kita daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dia tingkatan 1, tingkatan 5. Adalah nama, hujungnya dalam tingkatan. Dia mesti ada dalam bentuk analisis. Analisis ni bukan menunjuk prestasi saja. Tapi analisis ni juga menunjukkan analisis bilangan keahlian kita mengikut tahun, mengikut jantina atau mengikut keadaan-keadaan kesesuaian cikgu.
Ya, yang ni kita mengambil tindakan susulan ni banyakkan berkaitan dengan prestasi. Ya. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya cikgu? Kalau ada nak bincang, kalau rasa tak clear tentang ni, nanti maknanya apa cikgu? Skop tugas kita, cikgu tugas kita ni, guru penasihat, inilah skop tugas kita. Itu yang saya kata awal tadi. Tugas kita ada 5 ni je. Basic ni 5 je. Kemana pergi pun 5. Kalau fikir core curriculum ada dalam ni, semasa cikgu bagi taklimat awal tahun depan, ini antara cikgu akan gunakan terma semasa menerangkan kepada guru penasihat, pada cikgu-cikgu kita dalam mesyuarat curriculum, core curriculum sekolah kita. Tapi cikgu kena elaborate ni. Apa maksud dia ni? Merancang aktiviti ni ada benda-benda yang kita kena dalamkan lagi. Deep lagi. Sebab ada peraturan, ada takwim, kemudian ada dasar, ada modul, semua datang kepada merancang aktiviti ini tadi. Ya, bukan surat saja, termasuk modul juga yang diedarkan oleh kementerian. Ya, melaksanakan aktiviti yang dirancang itu sekadar yang paling penting lah yang kita kata tadi. Okey, sedikit maklumat cikgu ya. Info lah, saya rasa cikgu dah ada maklumat ni. Saya cuba dijelaskan yang pendek cikgu ya. Okey, takwim perjumpaan. Takwim perjumpaan ni perlu ada. Dalam takwim perjumpaan, bilangan perjumpaan 12 kali. Untuk, saya tak pasti, tapi cikgu boleh rancang lah untuk 12 kali untuk tahun depan. Kita tak tahu berapa kali kan. Cikgu boleh rancang 12 kali mengikut kepada peraturan sedia ada. Tapi kalau perjumpaan di adjust 10 kali, tak apa, tak ada masalah. Macam sistem online sekarang kan. Dia kita boleh tanda, kalau cikgu tandakan klik pada 10 kali, markah dia berapa cikgu Zahri? Kalau kita pada split 10 kali. Cikgu Azhari boleh respon? 40. 40. Okey, terima kasih. Maknanya Cikgu Zahri memang familiar dia. Kita klik pada 10 kali, markah dia 40. Cikgu klik pada 11 kali, markah dia 40. Cikgu klik pada 12 kali, markah dia 40. Maknanya sekarang ni start daripada 10 ke atas tu, dia akan kira markahnya adalah 10. Tapi untuk tahun depan, cikgu adjust sikit. Mungkin jadikan 12, kita tak tahu. Peringkat awal kita tak tahu. Mungkin cikgu sekarang ni dah tengah sibuk kan, siapkan buku perancangan untuk apa, buku-buku untuk persediaan kurikulum kan, fikir kukuh, cikgu boleh letakkan 12 kali, it's okay. Kalau berlaku ni perubahan nanti kita sesuaikan dengan keadaan. Ya. Okey, satu penyumpaan 3 jam. Sekolah menengah, sekolah rendah 2 jam. Kaedah pelaksanaan ikut negeri, ikut kadar setempat. Ada negeri tanya, boleh tak kita buat 3 jam direct ni, hari Rabu ni kita nak buat persatuan alam sekitar je, boleh tak? Ataupun kita boleh pecahkan tak 1 jam, 1 jam, 1 jam. Dia terpulang kepada penguatkuasaan peraturan mengikut negeri masing-masing. Ya, sebab tak ada satu peraturan yang khusus tentang tu. Kami misalnya di Negeri Sembilan, kami tak ada, terpulang pada sekolah. Di Tampin dah tak ada. Sekolah nak buat direct 3 jam, is okay. Nak buat 1 jam, 1 jam pun okey. Tapi kalau buat 1 jam, hari ni hari Rabu, cikgu buat 1 jam untuk persatuan alam sekitar, dia belum lagi menjadi 1 kali perjumpaan. Sebab 1 kali perjumpaan bersamaan dengan 3 jam. Sama juga dengan sekolah rendah. Ya. Lepas tu kita melihat kepada skim dan modul. Saya gunakan perkataan skim ni cikgu sebab saya familiar dengan pengakap lah, sebab saya dulu lama dengan pengakap. Sebab dalam pengakap ni, dia ada skim-skim rencana dia kan. Rencana keahlian dia ada, kalau sekolah rendah tu, dia sampai di peringkat tinggi tu nak dapat rambu. Sekolah menengah tu ada skim rencana usaha maju jaya. Sekolah rendah ada skim rencana emas, perak, gansa. Jadi kita lihat itu juga dalam skim-skim kita ini. Tapi apapun, kita banyak merujuk pada modul ini juga ya, sebagai satu yang sangat penting pelaksanaan kita di peringkat sekolah. Ya, ada takwim dan kita boleh menyatakan bentuk dalam bentuk OPPM. Saya suka OPPM ni cikgu sebab OPPM ni kan, daripada pengalaman saya lah kan, OPPM ni dia boleh cover banyak benda. Satu OPPM ni cikgu, dia boleh jadi alat merancang rancangan. Kita nak buat apa sekarang ni, kita tulis dia kat situ. Yang kedua juga, dia boleh berfungsi sebagai apa cikgu? Sebagai semakan. Kita dah tengok suku tahun pertama, daripada banyak program kita ni, apa yang kita dah buat. Sebab kita tanda bulat kan dekat, nanti kita tunjukkan nanti macam mana OPPM. Sebab tu saya sangat cadangkan sekolah ada dalam kurikulum ni, masukkan OPPM tu sebagai satu alat perancangan kita. Selain pada takwim tu.
Contoh sekolah Cikgu Azhari kan, tahun ni dia kata target dia nak mencapai grade purata untuk PJSK sekolah dia 1.70. Jadi dalam OPPM dia tajuk besar apa? Meningkatkan pencapaian PJSK dalam bidang kelab dan persatuan. Okey, jadi dia adalah senarai apa nak buat dalam tu. Taklimat kepada guru-guru penasihat, tu perlu ada. Tu ada dalam takwim. Itu dalam OPPM. Lepas tu dia masukkanlah. Dan tu pertandingan dalaman di peringkat sekolah. 3, melatihan kepada pasukan-pasukan pertandingan ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan. Dia ada dalam tu. Dan dia boleh dinyatakan itu dalam bentuk OPPM, co-curriculum. Nanti kita tunjuk contoh insyaAllah. Okey, sikit saya balik pada tadi cikgu. Kelab dan persatuan dia urus yang sistematik tadi, ada aktiviti dia, ada pertandingan, ada pentadsiran. Maksudnya apa? Dalam kita merancang perancangan tadi tu, tugas kita merancang tadi, kita bukan hanya merancang aktiviti je cikgu. Kita akan merancangkan tandingan. Kita tengok juga perancangan dari segi pentadsiran itu. Bila pentadsiran nak dijalankan? Kita tak boleh tunggu nanti di hujung tahun baru kita nak buat pentadsiran, baru kita nak tengok nak analisis. Tak sempat nanti. Dan yang kedua juga merujuk sama perkara yang sama saya sebut beberapa kali tadi cikgu. Saya ingin sebutkan yang interaktif Kemahiran Bahasa Melayu ni cikgu secara khusus sebab yang ini memang ada pemantauan. Ada beberapa grup pemantauan. Bagaimana dilaksanakan? Perkara pertama yang kita tengok nanti ialah penyebar luasan PKBM di sekolah ni berlaku tak? Adakah cikgu-cikgu di sekolah telah menerima taklimat berkaitan bagaimana PIKBM, Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu ini telah disampaikan? Cikgu dapat maklumat tu. Ada tak yang tu dulu? Sampai kepada kita lihat kepada peringkat pelaksanaan. Dan jujur cakap cikgu ada sekolah yang memang zero cikgu, memang tak buat. Dan dia kata dia tak pernah dapat taklimat tentang tu. So fikir koko kena tengok balik. Itu yang kita kata yang awal tadi, pematuhan kepada surat siaran. Pematuhan pada surat siaran. Dia tak datang dengan surat, tapi ada cascading tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Dan bila pengetua, bila fikir koko telah bagi tempat taklimat, dia datang pada peringkat kita ni pula. Di peringkat kita guru penasihat. Ada tak perancangan kita tadi? Ya? Okey. Saya terus pergilah cikgu. Sebab masa kita hari ni, saya cuba hari ni nak buat short and brief ni. Saya tahu cikgu ada banyak urusan-urusan hari ni. Macam-macam jemputan ada kan. Saya cuba buat 1 jam. InsyaAllah pukul 11 kita habis cikgu. Yang cikgu kalau ada plan apa-apa, boleh itulah dulu adjust sikit 11 kita habis. Sepatutnya secadang hari tu 9.30, 10.30 kan kita adjust sikit. Cikgu, ini adalah contoh perancangan tahunan takwim. 12 minggu, saya ambil satu contoh. Apa dia cikgu? Ini adalah Persatuan Sains Matematik. Dalam ni ada apa cikgu? Dia ada PKBM. Kan? Dia ada PKBM. Ada apa cikgu? Ada civic. Penerapan civic. Jadi dalam perancangan kita dah meliput perkara ni dah. Jadi kalau kita orang tanya perancangan kita lengkap tak? Lengkap lah ni. Sebab tu dalam SKPM, bila kata dia ada markah 1, 2, 3, 4 tu kan, skor dia tu kan, dia ada tapi tak lengkap. Dia ada je cikgu, tarik dia aktiviti dia ni je. Mesyuarat agung, lepas tu dia tengok ekosistem alam, kuis alam sekitar. Tapi yang lain tu dia tak masuk dalam tu perancangan itu. Sebab tu kita tagging sini, ada civic, ada PKBM. Untuk 12 minggu. Kita ambil satu contoh. Kelab ni, persatuan ni, minggu pertama dia buat apa cikgu? Dia buat mesyuarat agung. Persatuan Sains Matematik, normal, mesti tingkat pertama mesyuarat agung dulu. Dan dalam mesyuarat agung ni, kita masukkan PKBM. PKBM ni, dia, saya rasa cikgu dapat maklumat kan? Yang ni, pelaksanaan ni, kalau belum dapat, perlu dapatkan maklumat ni. Kalau ada PK co-curriculum dalam ni, mohon untuk cikgu bagi taklimat di peringkat sekolah. Okey. PKBM ni cikgu Okey. Baik, dalam PKBM ni, ada modul dia, kita ambil satu contoh macam ni. Saya ambil satu contoh, juruhebah hari ini. Juruhebah hari ini ada dalam apa? PKBM. Maksud dia apa cikgu? Dalam ni, kita terang sikit. Dalam ni, dia bercakap dalam apa cikgu? Dalam laras bahasa juruhebah.
Misalnya apa? Memperkenalkan diri dalam bahasa Juruhebah, atau memperkenalkan diri menggunakan pantun dua kerat, atau memperkenalkan diri dengan menggunakan apa tu, dengan dua perkataan. Ini ada, semua ada dalam buku modul untuk PKBM. Dia 10 minit aja. Dan PKBM ini tidak ada aktiviti bertulis. Saya pernah pergi satu sekolah, PKBM dia bertulis. No. PKBM adalah aktiviti lisan. Just kata tu untuk ni je lah kan, lisan macam tu je. Ini dah ada. Ini dah tempat ni. Kalau tengok dalam minggu kedua pula, dia tengok video ni. Ya. Ekosistem alam, kepentingan alam sekitar. Cakna mata. Daripada cakna mata ni, dia tengok pemandangan, okey, wujudkan perkataan-perkataan yang kamu nampak daripada video ni tadi, perkataan-perkataan, dua patah perkataan yang kamu rasa menarik perhatian kamu. Di cakna mata. Jadi civic ni apa? Dalam civic ni, kita ada 4 perkara tu cikgu kan? Ada 4 perkara tu dalam civic ni, antaranya bertanggungjawab. Ya, ada cikgu boleh tengoklah dalam modul tu. Dan kalau cikgu tengok ni, satu penerbitan dalam kita ada terbitkan buku yang ni, dalam ni ada. Ya, dalam ni ada, kita baru tu insyaAllah. Minggu depan buku ni akan diedarkan lah. Tajuk buku ni ialah pengurusan co-curriculum, panduan pengurusan penolong kanan dan juga guru penasihat. Buku ni. Ya. InsyaAllah minggu depan akan. Buku ni agak tebal cikgu ya, lebih kurang 60 muka surat. Dan harganya saya rasa RM16 rasanya. Dah mulai dah sebab dah ada dalam order, insyaAllah minggu depan akan diedarkan. Okey. Yang ini kemudian dia pergi minggu yang ketiga. Saya ambil sikit je. Minggu ketiga kita pergi pada apa pula cikgu? Kuis alam sekitar. Kuis alam sekitar ni kita ada yakin boleh. PKBM yakin boleh. Apa misalnya cikgu yakin boleh ni? Cikgu boleh tengok dalam modul. Dan civic ni adalah pengurusan masa. Sebab kita buat kuis ni, masa yang kita bagi adalah sekian-sekian. Katalah cikgu buat kuis tu menggunakan Google Form, Google Form tu kan? Okey. Masa kita bagi katakan 15 minit. Ini yang kita kata mengurus masa. Dia bukan buat satu program tapi berasingan. Nanti aktivitinya lain, PKBM lain, civicnya lain. Dia tak seperti itu. Ya, tapi satu sistem, satu perkara yang berjalan tu, dijalankan secara serentak. Misalnya last sekali saya ambil ni. Minggu yang akhir sekali, jumpa ni PK Koko kita kata apa? Kita akan adakan pameran Hari Co-Curriculum. Jadi Persatuan Alam Sekitar ni dia buat tajuk ni, tema dia Alam Sekitar Penjimatan Tenaga. Dia buat sorak berentak. Sorak berentak ni yang kita biasalah, yang kita tengok penyokong-penyokong tu kan. Kita buat tu. Ada dalam modul yang detailnya. Kat sini dia mungkin boleh aspek kebudayaan kita boleh tengok. Dan aspek kebudayaan ni cikgu, kalau kita tengok dalam modul ni kan, dalam modul civic ni, ya, dalam modul ni, dia boleh tengok satu contoh. Kat sini, selain pada sini, kita boleh buat apa cikgu, kelestarian alam. Kelestarian alam tu macam mana, jati diri tu macam mana. Lepas tu kalau kita tengok contoh kebudayaan ni apa misalnya, melahirkan murid yang peka terhadap persekitaran. Dalam tu dia ada. Ya. Okey, jadi boleh rujuk dalam ni. Sebab tu modul ni perlu ada cikgu, ya. Modul apa tu tentang civic ni perlu ada cikgu, perlu ada kat situ. Tapi saya cuba dah simplifikan sebab dia ada modul, saya cuba terjemahkan dalam bentuk apply. Sebab tu saya buat satu buku tu cikgu, yang kita boleh rujuk kat situ. Ya. Okey, ini contoh. Saya ambil satu contoh cikgu, yang tiga perkara ni tadi ada. Ya. Apa yang perlu ada laporan perjumpaan ni lah. Ni modul ni yang kita masukkan tadi tu. Cikgu ada modul ni kan. Kalau cikgu tak ada modul ni, cikgu boleh download modul ni. Jadi untuk tahun depan, semua kelab persatuan mesti ada modul ini. Kalau tak ada semua cikgu pun. Setiap persatuan kena ada. Boleh download, boleh print. Ya, ada modul untuk sekolah rendah, ada untuk sekolah menengah. Masa yang sama juga kita rujuk pada apa cikgu? Kebat. Modul kebat. Dalam modul kebat ni adalah perkara-perkara yang perlu kita laksanakan dalam kebat. Yang ketiga ada pula apa cikgu? Dia ada perlu civic. Perlu ada civic. Dalam civic ni ada juga 4 perkara ni, kegembiraan, kasih sayang, hormat, menghormati, bertanggungjawab. Ambil contoh ni tadi. Civic dia apa? Tentang kepimpinan. Sebab kita nanti EJK kan, dia akan kita cerita tentang kepimpinan. Contoh ada dalam ni. Ya.
Saya tak pandai detail sangat kat cikgu juga. Okay. Ni saya ambil satu contoh lah. Saya ambil satu contoh yang detail cikgu. Persatuan ni, ini unit berinformal cadet polis. Dia buat aktiviti kompas. Pandu arah. Ya, dalam pandu arah ni. Dalam pandu arah ni, tajuk dia lah pandu arah. Okey. Dalam pandu arah ni nanti, dia perlu ada PKBM, dia perlu ada kebat, dia perlu ada civic. Okey, dalam aktiviti yang ini. Ya, perlu ada tiga-tiga perkara ni. Jadi bagaimana dia laksanakan cikgu? Okey. Tajuk dia, pandu arah, PKBM dia, yakin boleh. Ya, yakin boleh, mungkin kita buat pertandingan kan. Civic dia pengurusan masa. Ada masa kita nak kata, okey, cari satu lokasi tu, kita bagi masa 5 minit. Untuk cari, kita buat treasure hunt dan sebagainya. Yang ini kita boleh buat treasure hunt cikgu. Kat sini. Tapi yang paling penting, alat kena ada. Itu peranan PK co-curriculum. Ini pastikan alat ada. Kalau tak ada alat, nanti cikgu kita aktiviti mingguannya satu aja. Kawat aja nanti. Ya, sebab kawat tak perlu alat. Tali perlu ada, kompas perlu ada, anduh perlu ada. 3 ni aja, paling basic. Yang satu lagi, kawat tak perlu alat kan? Ikhtiar hidup tak perlu alat. Sebab bila cerita tentang aktiviti co-curriculum unit uniform, dia sama je semua aktiviti. Okey, PKBM dia yakin boleh, civic dia pengurusan masa. Sebab dalam ni kita bagi task dia untuk mencari penyelesaian ataupun buat tugasan dia dalam masa yang kita bagikan. Okey, yang ketiga kebat. Yang keempat ni kebat. Keempat ni kita boleh cerita dalam sesi kita buat analogi. Contoh kebat kita nak kata apa? Berfikir aras tinggi kan? Okey, andaian kata sekarang ni kompas kita tak ada. Kompas kita rosak. Tiba-tiba kompas kita rosak tak berfungsi. Apa pun yang boleh kita gunakan, alternatif kita untuk gunakan mencari arah. Ini yang boleh masuk. Okey, cikgu guna pelajar kita mungkinlah dia kata, okey cikgu kita gunakan matahari sebagai panduan kita. Matahari terbit sebelah timur, jatuh sebelah barat. Okey, itu boleh jadi satu pandu arah. Ya, minta ahli dia. Yang lain-lain boleh lagi. Banyak cikgu kat kebat ni. Bila cerita kebat, dia terbuka. Jawapan dia terbuka. Cuma kita kena create isu dia tu. Tapi berbalik. Tema utama dia kat sini tadi. Kat sini tadi. Okey. Alright. Saya patah balik cikgu. MySG tadi Saya rasa cikgu pernah tengok buku ni kan. MySG ni semua guru besar pengetua dah taklimatkan ni. MySG. Dalam MySG ni cikgu, dia mencuba menjawab balik apa yang kita kata dalam pelaksanaan co-curriculum. Dalam MySG ni tadi, di Kementerian Pendidikan ni, dalam ni menjelaskan tentang apa yang perlu ada dalam pengurusan co-curriculum. Dalam subkomponen pengurusan co-curriculum. Ada cikgu kan yang kita sebut tadi semua. Memberi latihan, tu yang kita ada perancangan. Merekodkan, menganalisis data, yang kita cakap tadi, tindakan susulan, kita buat intervensi tadi. Semua ada kat sini cikgu. Kita dah mematuhi. Ya? Okey. Saya lompat-lompat sikit cikgu sebab saya tak boleh nak serta sangat sebab masa kita. Okey, ini yang buku saya masukkan cikgu yang terbit 2010. Buku ni buku lama. Bukan tak boleh guna tetapi banyak perubahan dah berlaku. Jangan jadikan buku ini sebagai asas semasa cikgu nak buat buku untuk pengurusan co-curriculum. Jangan jadikan buku ini satu-satunya dokumen masa cikgu nak wujudkan tentang pengurusan kelab persatuan cikgu. Tak sama. Sebab dalam ni ada sebut tentang tingkatan tahun 3 kan untuk terlibat dalam co-curriculum. Banyak yang dah tak sama. Kemudian dalam ni cerita pentaksiran, dia cerita tentang 3 perkara saja dalam pentaksiran, aktiviti co-curriculum. Padahal kita ada 6 komponen yang kita nak tafsir. Sebab dalam buku ni dia tak ada cerita tentang komitmen, tak ada cerita tentang khidmat masyarakat. Tapi ada juga yang boleh kita rujuk dalam ni, tentang misalnya penumbuhan ni perkara-perkara ni yang boleh kita rujuk. Ini antaranya cikgu peraturan perlembagaan, sukatan rancangan jadual sebagainya lah perlu ada dalam tu. Okey, saya nak balik buku ni cikgu. Fokus kita saya sebenarnya nak menerangkan juga tentang buku ni. Kenapa cikgu saya nak tengok buku ni? Ada dua keadaan juga. Pertama, ada sekolah yang kata dia dah ada buku ni tapi dia tak tahu macam mana nak gunakan buku ni. Sikit senario dia, buku ni terbit pada tahun 2019. Cikgu bila waktu itu saya cuba melihat tentang kesesuaian
kena SKPM ni tadi dengan dokumen apa yang perlu ada. Jadi pada tahun 2019 ada diterbitkan buku ini adalah buku tahun pertama terbit. Ada juga buku yang sama ni cikgu, tapi dia tak mengikutlah term SKPM. Dan setahu saya inilah satu-satu buku yang ada sekarang ni yang mengikut kepada peraturan-peraturan terdak dalam SKPM tu. Dan sekarang ni lebih kurang ada lebih kurang 600 buah sekolah yang gunakan dan banyak SBP, sekolah-sekolah rendah juga banyak gunakan. Dan juga ini juga sewaktu pasukan pemantauan menjalankan pemantauan, ini juga buku ini juga mendapat reaksi, mendapat komen. Saya tunjuk satu contoh cikgu ya. Pasukan ni buat pemantauan. Pemantauan ni komen dia ya, pada sekolah ni digunakan. Ni pasukan pemantauan lah ni. Dan sekolah ni menggunakan buku ni, formatnya standard format. Dan ni komen-komen pada pasukan pemantau. Ya, apa yang ada dalam buku ni. Dalam buku ni ada, dia tulis apa yang ada. Dan dia tak tertinggal sebab dia mengikut standard format. Ya, kita akan pergi situ nanti. Okey. Komen dapatan. Jadi 3 perkara ni. Kemudian yang kedua, ini kenapa kita gunakan buku ini cikgu. Ya. Satu, sebab kandungan disesuaikan mengikut surat-surat siaran. Misalnya apa yang ni nampak bawah ni kan? Ada kebat, okey, buku ni ada kebat. Ada PKBM, ada PKBM. Ada moral, dia ada moral. Dia disesuaikan juga dengan peraturan seperti dalam SKPMG 2. Ada analisis, yes, ada analisis. Ada rekod, semua ada dalam ni. Sebab tu dia mengikut kepada surat-surat siaran perkeliling yang ada. Yang kedua cikgu, dia mengikut pada pengikut kehendak SKPMG 2. Standard 3.2 yang kita bincang tadi. Nanti saya tunjukkan contoh juga cikgu macam mana evidence tu nanti. Dan dalam buku ni cikgu, semua cadangan evidence daripada 321 tu pengurusan co-curriculum sampai 327 ada dalam buku ini adalah disenaraikan cadangan-cadangan evidence. Ya, dalam buku ni kalau kita tengok. Ya, kalau cikgu tengok dalam ni ada senarai-senarai ataupun tulisan cadangan-cadangan evidence yang ada dalam. Jadi kita boleh rujuk. Bukanlah maksudnya kita nak ikut, tetapi bila cadangan tu kita tahu, oh ini boleh jadikan evidence dan sebagainya dalam buku ni. Jadi besok tahun 2023 waktu kita nak online nanti, kita dah tahu dah apa evidence yang seharusnya ada untuk kita mengurus kelab persatuan kita. Kemudian kita susun juga itu mengikut keadaan yang kemas sistematik seperti mana yang ada. Okey, kemudian mengikut standard format laporan mingguan. Ini kita maksud tadi, 3 elemen ada. Sebab ada juga, kenapa cikgu? Dia ada kolom-kolom yang tertentu. Dan yang keempat ni yang seterusnya, yang kelima, ada cadangan yang saya sebut tadi. Cadangan contoh penulisan evidence dan dia juga mengandungi perkara-perkara lain, misalnya dia OPPM, perlembagaan, persatuan dan sebagainya. Ya, okey. Sebab saya buat kelas ni sebab tahun ni lebih banyak sekolah beli, dia tak tahu bagaimana nak guna. Jadi buku ni bukan untuk murid. Buku ini adalah buku untuk pengurusan persatuan. Sebab tu saya contoh macam ni. Sekolah Agama Gemas ni, ini adalah untuk buku kadet remaja sekolah. Murid dia lain buku dia. Murid lain ada buku PJSK. Yang kecil warna hijau, warna biru tu kan. Dia guna buku tu. Okey. Ini antara kandungan buku ni cikgu. Yang dah ada, mungkin cikgu boleh rujuk lah. Sebab tu saya mula-mula saya nak bagi handout tapi saya rasa tak perlulah cikgu ya. Ini kandungan yang ada. Isi yang ada dalam buku ni yang ada. Pertama, dasar. Peruntukan masa. Dia berkaitan cerita tentang dasar cikgu. Perlembagaan. Minit mesyuarat, perancangan dan sebagainya. Okay? Dia akan pergi kat sini nanti. Buku ni sebenarnya dia tak ada tagging logo ni cikgu. Tapi cikgu nanti boleh logo lah. Masuk kalau pengakap, boleh lah logo pengakap. Kalau sekolah tu ada logo-logo persatuan, boleh lah. Kalau tak ada, tak apa. Tak perlu jadi keperluan. Nama persatuan, nama sekolah. Sebab buku ni sama. Buku ni saiz besar juga. Saiz buku teks. Besar. Okey. Ini contoh OPPM yang ada dalam buku. Ini katakan apa tadi? Merancang. Ada dalam buku ni. Apa nak buat? Paling mudah sekali kita nak, contohnya, kita nak meningkatkan pencapaian PJSK dalam kelab persatuan kita. Kita buat apa tu? Apa tugasan kita nak buat? Ini yang kita tunjuk bagi contoh. Tunjuk contoh juga ya. Ada tak contoh dia tu? Saya tak nampak patut saya ada ni. Tak apalah, nanti saya hantar balik lah. Tak ada dalam buku kan. Sepatutnya dia ada. Saya ada masukkan contoh juga dalam ni. Okey. Buku yang sama juga, buku yang ni juga nampak dia, kita cerita perlembagaan tadi.
Dalam buku ni dah tagging dah perlembagaan dah. Nama persatuan apa, Kelab Alam Sekitar, alamat dia apa, SMK Bukit Rokan Gemencih Negeri Sembilan. Objektif dia apa. Yang ni kita buat sendiri. Tapi yang lain ni standard, sama. Ini ikut standard yang dinyatakan dalam surat siaran, surat keliling. Dan apa tugas kita? Nampak? Ni pengurusi. Lepas tu guru penasihat, tanda tangan, pengesahan. Kemudian dia di-endorse oleh pendaftar yang kita sebut tadi, pengetua. Jadi bila nak tengok nanti, ada tak perlembagaan persatuan? Inilah dia. Inilah dia, perlembagaan persatuan ni. Ada dalam mana? Dalam buku ni dah komplit ada. Laporan perjumpaan mingguan. Ini format laporan perjumpaan mingguan. Yang standard lah daripada dulu dia memang sama je. Ya, dia sama. Cuma kali ni kita nak masukkan itemize dia tu. Okey, yang perkara-perkara ni sama. Bilangan perjumpaan, satu tarikh, ada masa, tempat, bilangan ahli hadir, tidak hadir, guru penasihat. Okey, tandakan siapa yang hadir. Laporan, aktiviti. Yang lain sama. Ni kalau ada catatan pemantauan. Di sebelahnya tu ada pula sisipan PKBM dan juga ada penerapan civic di sebelahnya tu. Memang kalau ikut dalam surat siaran tu cikgu, dia kata untuk laporan perjumpaan aktiviti PKBM ni kita boleh satu wording, satu ayat dia boleh kat situ. Ya. Tetapi dalam buku yang sama, dia ada menunjukkan format yang ini. Maksudnya apa? Ini waktu perancangan nak buat nanti. Ini waktu perancangan nak buat. Yang ini dah buat. Okey, tajuk katakan minggu pertama tadi, contohnya kan kita nak buat apa tadi? Tajuk kita apa tadi? Tajuk kita ialah pandu arah tadi kan? Bahan bantuan dia apa? Kompas. Objektif dia apa? Dalam konteks, kita kata ni dalam PKBM ni tadi. Apa nak buat? Ada dalam ni. Nah, jadi dia tak tertinggal. Ini satu contoh lah. Saya tarik balik. Ini adalah saya ambil daripada satu sekolah cikgu. Ya, yang kami pergi tengok di sekolah tu, buat sharing, bimbingan, dia tulis macam ni. Ya. Saya tarik je sebab tulisan dia nanti tak berapa clear. Dia kata apa cikgu dalam sisiran PKBM ni? Dia kata apa? Jurebah hari ini. Dia kata LCD memperkenalkan diri dengan menggunakan laras jurebah. Aktiviti ni guru penasihat memberi panduan dan tunjuk ajar. Ahli memperkenalkan diri dengan menggunakan laras jurebah. Refleksi ahli dapat menggunakan laras jurebah dalam memperkenalkan diri. Cerita dekat mana? Dalam modul ada. Cuma kita nak rekod aja. Civic tajuknya kepimpinan. Ya, matlamat melahirkan pemimpin yang boleh berucap secara spontan. Okey, aktiviti dia apa? Ucapan spontan dalam memperkenalkan diri. Ucapan spontan tadi kan, memperkenalkan diri tadi. Dan ucapan pemimpin pengurusi secara spontan. Ada dua. Jadi, apa dia civic dia? Inilah kepimpinan. Pemimpin tu boleh bercakap secara spontan. Okey, ini antara yang kita boleh masukkan dalam perjumpaan mingguan. Jangan risau, sebab ini ada dalam modul, ini ada dalam modul. Ya. Ini contohlah perjumpaan. Saya ambil surat siaran ni cikgu. Nampak surat siaran ni ialah bilangan 1 tahun 2021 tentang aktiviti co-curriculum. Dalam ini ada menyebut bahawa selain itu, semua sekolah perlu melaksanakan program interaktif kemahiran bahasa Melayu PIKBM di dalam aktiviti perjumpaan mingguan co-curriculum selaras dengan surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 1 tahun 2022 pelaksanaan program interaktif kemahiran bahasa Melayu di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini suratnya, ini laporan perjumpaan mingguan sekolah ni. Ya, nampak dia lain tadi, ni contohnya dia dah isi dah. Bilangan 1 tahun 2023, ada tarikh, ada maklumat cikgu, kemudian dia ada sesi memperkenalkan diri PKBM Juruhebah hari ini. Ini cara kaedah dia cikgu. Pendek aja. Ya, pendek aja dia punya ni, sebab ini laporan. Beza ni apa cikgu kat sini? Dalam co-curriculum ni, kita tak buat perancangan untuk menjalankan aktiviti tau. Kita buat laporan. Maknanya apa? Dah buat baru kita buat laporan. Dalam kelas, waktu PDP, kita ada perancangan dulu. Baru kita mengajar. Ya, ini maksudnya apa? Ini kita buat kemudian. Dah berlaku baru buat. Cuma saya nak share juga. Ya, ini minggu pertama je. Cerita minggu pertama je. Saya nak share juga cikgu yang perkara yang ini, Zainal Arifin. Setiausaha.
Bagi cikgu lah, siapa yang perlu tanda tangan? Siapa usaha-usaha yang dimaksudkan ni? Mungkin bagi pandangan Cikgu Zarina? Cikgu Zarina ada tak? Mungkin bagi pandangan? Atau siapa dapat bagi pandangan? Siapa yang perlu tanda tangan kat sini? Ada usaha murid tu. Betul. Betul Cik Arif. Betul. Saya bila satu taklimat daripada kementerian baru ni yang kami panggil, dia kata, ini kerja murid ni. Kita sibuk cikgu banyak kerja kan? Murid yang tulis, sebab ini kita nak latih dia dalam berorganisasi. Kalau kita buat je semua ni, tak ada makna lah dia lantik sebagai setiausaha tu. Cuma mungkin dia kata, dia tak ada pendedahan. Itulah peranan PK Koko pula wujudkan khusus untuk semua pengurusi, semua setiausaha bagi training untuk konten di antara ni lah. Cara menulis laporan. Jadi bila sampai waktu nanti, habis dia perjumpaan, dia dah boleh tulis. Sebab kita dah train. Yang ini perlu dijalankan. Ini peranan PK Koko lah pula. Kita peranan kat mana cikgu nampak sini? Guru tangan guru. Syarul Anwar ni. Cikgu Syarul Anwar ni tanda tangan endorse apa yang dituliskan kat sini. Satu, dia meringankan kerja kita. Yang kedua, kita nak bagi dia tanggungjawab dalam berorganisasi. Jadi, kalau sebelum ni kita yang tanda tangan, guru yang tanda tangan, betulkan balik. Kalau murid kata murid tak ada kemahiran, tugas kita ialah melatih murid untuk buatnya. Sebab tu laporan dia cikgu dalam bentuk yang pendek je. Dalam bentuk yang pendek je. Okey, cikgu ni pelaksanaan dekat sini. Okey, ini contoh buku tadilah yang saya tunjukkan tadi. Untuk EJK tadi. Okey. Ini yang saya masukkan tadi cikgu, awal tadi, macam mana buku ini membantu kita dalam mencari penulisan evidence. Nanti bila lain SKPM tahun 2023 dah buka, antaranya kita kena masuk evidence. Dalam buku ni cikgu, ada sampai mulai di 3.2 sampai 3.2.7 cikgu. Dia ada dalam ni. Cuma sekarang ni, saya highlightkan yang beberapa perkara lah. Sepatutnya saya highlightkan untuk kelab persatuan ni. Dalam ni ada contoh-contoh evidence. Apa yang perlu ada? Buku manual pengurusan sekolah, takwim unit co-curriculum, plan strategi. Dan kalau cikgu tengok, siapa yang ada buku ni, boleh rujuk cikgu ya. Buku yang cikgu dah ada ni, muka surat 3, muka surat 68. Evidentnya antara dia kata apa? Minit mesyuarat agung. Minit mesyuarat agung ada kat mana cikgu? Ada dalam buku ni. Kemudian minit laporan aktiviti co-curriculum ada kat mana cikgu? Dalam laporan aktiviti co-curriculum ada dalam buku ni. Kemudian plan strategik persatuan alam sekitar ada dalam buku ni. Plan taktikal ada dalam buku ni. Maksudnya apa cikgu? Itu yang saya kata. Penggunaan buku ini membolehkan kita tak perlu cari evidence yang lain. Dia boleh cover hampir 80 ke 90% daripada evidence yang sepatutnya ada dalam pengurusan co-curriculum di sekolah kita. Nak cerita berkaitan dengan ni, dia kata tugas kita, contohnya apa? Terbalik pada tugas ni tadi. Tugas kita tadi. Antara tugas kita apa dia tadi? Merancang aktiviti cikgu, kita ada apa? Takwim dalam buku ni. Melaksanakan aktiviti, kita ada apa cikgu? Laporan perjumpaan dalam minggu ni. Merekod data, apa yang ada dalam buku ni? Dalam buku ni ada tentang senarai nama dan analisis. Mengambil tindakan susulan, kita ada OPPM dalam ni. Jadi dengan ini dia boleh cover penggunaannya untuk satu buku ni je, dia boleh cover untuk hampir keseluruhan evidence yang sepatutnya ada dalam pengurusan di bawah Persatuan Uniform Sukan Permainan yang ada di sekolah kita. Sebab ini pengalaman kami bila minta feedback daripada sekolah-sekolah yang gunakan ini. Saya selalu bila sesi bersemuka, kami akan minta dia share daripada pengalaman dia penggunaan buku ni. Ini contoh-contoh. Ini contoh sekolah-sekolah yang guna. Ini tadi sekolah ni dia letak buku ni kosong macam ni cikgu kan. Sekolah ni betul laut ni dia masuk kelab renang. Dia masuklah logo kelab renang.
kemudian kerap penuh layar, kemudian dia kerap penuh layar, okey, dia masuk sini, logo. Dan bila buku ni dia standard sama saiz dia cikgu, untuk mobility, untuk simpan dan untuk tengok balik, untuk rujuk dia jadi sangat mudah. Bentuk berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Sebab kita dah compile dalam satu buku cover untuk semua. Okey. Tadi ada yang tanya yang harga buku ni, untuk buku ni cikgu harga dia RM16.50 di Semenanjung dan di Sabah Sarawak RM18. Dan untuk itu, kalau sekolah yang beli 20 tu, saya rasa sekolah yang order awal tu dia dah sampai betul. Sebab mana sekolah yang order awal, kami nak pastikan buku ini sampai sebelum cuti sekolah. Supaya nanti masa cuti sekolah, sebelum buka sekolah, masa cikgu adakan mesyuarat yang pertama, dah tahu siapa pengerusi bagi setiap kelab, cikgu dah boleh agih buku ni dan bagi taklimat sikit. Minggu lepas ada sekolah dah dapat dah. Dan kalau minggu ni, kalau order, kita penghantaran akan